Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa tahun lepas Anwar Ibrahim mengalami insiden yang hampir merenggut nyawa beliau, yaitu ketika beliau mengalami mata lebam, barulah Anwar Ibrahim memberitahu buka cerita apa yang berlaku sebenarnya. Sebelum saya teruskan pembongkaran dan pendedahan luar biasa ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe yang kali pertama mengikuti channel ini, dan tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, selepas berpuluh tahun Anwar Ibrahim merahasiakan perkara ini, tak pernah cerita secara pribadi. Banyak kali kita hanya dengar cerita daripada orang yang tak tahu sejauh mana kebenarannya. Akhirnya Anwar Ibrahim ambil keputusan tampil sendiri menceritakan detik-detik cemas bagaimana beliau dibelasa separuh mati, dan menurut Anwar Ibrahim, dia sangka dia tidak akan hidup lagi. Anwar Ibrahim kata, saya ingat tak hidup lagi. Itu dinyatakan oleh Anwar mengenang kepada insiden mata lebam yang pernah berlaku terhadap beliau. Ketika perkara itu berlaku, ramai orang yang seakan-akan mengejek Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi akhirnya kebenaran menyebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun sudah berada di tampuk kekuasaan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih ingat terhadap jalan berliku yang dilaluinya untuk sampai ke situ. Salah satu pengalaman yang masih diingatinya ialah insiden mata lebam pada tahun 1998 apabila dia menjadi mangsa keganasan polis. Pada malam ini saya dipukul dengan teruk, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya hanya fikir keluarga saya, Wan Aziza Ismail dan keluarga, kata beliau lagi. Dan saya fikir oleh kerana serangan hebat itu, saya tidak akan hidup lagi, katanya dalam dokumentari Al Jazeera bertajuk From Prison to Prime Minister Malaysian Anwar Ibrahim. Istrinya Azizah dan anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Nurul Izzah, turut diwawancara stesen TV antarabangsa itu. Bekas Ketua Polis Negara Abdul Rahim Noor pada tahun 2000 disabitkan bersalah kerana memukul Anwar ketika dalam tahanan. 5 tahun selepas itu, dia membuat permohonan maaf terhadap Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apabila mengenangkan cerita daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana beliau dipukul separuh mati menurut Anwar Ibrahim, dan beliau ingat dia tidak dapat hidup lagi akibat dibelasa oleh keganasan polis dalam tahanan itu, Anwar mengatakan bahawa dia hanya dapat memikirkan tentang keluarga beliau dan hanya dapat memikirkan tentang Wan Aziza. Beliau kata, saya fikir oleh kerana serangan hebat itu saya tidak akan hidup lagi. Bayangkan begitu berlikunya Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendaki memperbaiki Malaysia, menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik. Begitu teruknya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dilantik menjadi Perdana Menteri. Bahkan sehingga ke hari ini masih lagi ada orang yang cuba mempersoalkan apa yang berlaku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuktikan bahawa beliau bukan orang yang salah dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana pada waktu ini, pelbagai perkara telah pun ditransformasikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang paling ketara sekali ialah langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim memerangi rasuah secara besar-besaran. Bahkan banyak perkara-perkara yang luar biasa yang tak pernah kita sangka sekarang ini dilakukan oleh SPRM. Bayangkan saja yang terkini seorang ketua polis daerah turut ditangkap oleh SPRM kerana disyaki menerima suapan berjumlah RM1 juta. Bukankah itu satu perkara yang baru bagi kita? Jarang sekali kita dengar dahulu di waktu bukan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Itu sebabnya kita sangat menyambut rancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun
kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim memerangi rasuah daripada peringkat bukan sekadar akar umbi, tetapi sehingga ke jerung-jerungnya. Kalau dahulu kita jarang mendengar menteri ataupun orang-orang besar, tycoon, tauke-tauke, orang-orang kaya dikenakan tindakan oleh SPRM ataupun didakwa oleh SPRM maupun oleh peguam negara. Hari ini ianya bukan lagi sesuatu yang baru. Kita sudah biasa mendengar ahli politik, orang-orang kaya, tycoon, bahkan pihak-pihak berkuasa turut diheret ke muka pengadilan kerana disabitkan atau didakwa dengan pelbagai salah laku yang membabitkan salah guna kuasa, penyelewengan, dan juga rasuah. Saudara-saudara sekalian, memang di dalam pada itu Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Malaysia perlu diperbaiki, rasuah perlu dihentikan. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim mendedahkan bagaimana beliau menjadi seorang Perdana Menteri, amat menyayat hati kita. Tun Mahathir Mohamad pernah mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri. Namun demikian, kita bersyukur kerana di waktu Tun Mahathir Mohamad masih hidup lagi, beliau sempat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, walaupun berkali-kali Tun Mahathir meramalkan Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri. Bahkan ramai sekali musuh-musuh politik Anwar mengatakan beliau boleh menjadi Perdana Menteri tepi. Tetapi akhirnya apa yang berlaku? Anwar Ibrahim akhirnya menjadi Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu untuk mengubah sistem, memperbaiki negara Malaysia untuk menjadi lebih baik. Jadi saudara-saudara sekalian, tinggalkan komen anda tentang insiden yang diceritakan oleh Anwar Ibrahim ini apabila beliau mengenang insiden mata lebam beliau ketika dibelasah oleh pihak polis pada tahun 1998 ketika beliau menjadi tahanan pada waktu tersebut. Anwar Ibrahim mengatakan bahawa dia masih ingat terhadap jalan berliku yang dilaluinya untuk sampai menjadi Perdana Menteri. Pada malam beliau dipukul dengan teruk, Anwar Ibrahim mengatakan dia hanya fikir tentang keluarga beliau dan juga isteri beliau. Dan Anwar Ibrahim menyangka, beliau fikir oleh kerana serangan hebat itu, beliau tidak akan hidup lagi. Itu gambaran betapa teruknya Anwar Ibrahim dibelasa pada waktu itu. Ini diceritakan oleh Anwar Ibrahim sendiri di dalam dokumentari Al Jazeera bertajuk From Prison to Prime Minister Malaysia, Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.